Salam sejahtera bersama saya Naila Huda di Awani Pagi bertemankan rakan tugas Hafizi Rosli, dan fasa ketika Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan ini dilihat sangat penting sebagai usaha negara kita serta seluruh dunia ketika ini dalam cuba mencari jalan tengah untuk seimbangkan antara kepentingan menjana semula ekonomi dan dalam masa yang sama kepentingan kesihatan dan juga keselamatan rakyat. Jadi kami di Astro Awani membawakan realiti rakyat, tumpuan khas yang mengangkat suara rakyat dan realiti kehidupan mereka akibat COVID-19. Untuk rakyat, anda boleh menghubungi Astro Awani, dan untuk kepimpinan, Astro Awani akan memberi peluang kepada setiap wakil rakyat yang anda lantik untuk menyuarakan realiti di kawasan anda. Dan ekonomi juga penting, oleh itu sama ada seorang usahawan mikro sehinggalah pemilik perniagaan gedung besar, ini platform untuk anda suarakan isu dan inovasi yang diperlukan. Anda setiap masalah, segala kegusaran akan kami bawakan di Astro Awani. Segmen realiti rakyat hari ini di Awani Pagi bermula sekarang. Dalam kita mengupas mengenai kelangsungan hidup pelbagai pihak pasca Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan ini, jangan dilupakan golongan orang kurang upaya OKU yang turut terkesan dalam krisis ekonomi ketika ini. Dalam masa yang sama, kerajaan ada mengumumkan mengenai bantuan sosial menerusi Pelan Jana Semula Ekonomi Negara atau PENJANA bagi golongan orang kurang upaya yang berupa pemberian RM300 secara one-off, yang kita mahu lihat sejauh mana agaknya ia dapat meringankan beban mereka, dan kita nak memahami dan menyelusuri bagaimana mereka terkesan dan meneruskan kehidupan ketika ini, Hafizi. Dan bersedia di talian Skype adalah Ketua Eksekutif Yayasan Orang Buta Malaysia, Silaturahim Dahman, dan juga pembekal kerusi roda dan peralatan hospital, Faris Abdul Rani. Kita nak tuju soalan kepada Encik Faris terlebih dahulu. Faris, kalau Faris merupakan seorang usahawan dan juga seorang OKU lumpuh anggota kaki dalam menjalani kehidupan ketika PKP dan meneruskan kelangsungan perniagaan, apa mungkin cabaran yang hadapi yang mungkin boleh dikongsikan bersama dengan kami semua? Terima kasih, selamat pagi. Sebagai seorang kurang upaya yang berniaga dan specifically yang menggunakan kerusi roda macam saya, memang perniagaan kami terganggu lah ataupun terjejas apabila PKP dilaksanakan. Contohnya kami menggunakan kerusi roda adalah golongan yang mempunyai imunitas yang rendah. So kami tidak boleh terdedah kepada wabak COVID-19 secara terbuka. Jadi bila perniagaan yang saya jalankan ini, dia memerlukan kami bertemu dengan pelanggan. Lepas bertemu dengan pelanggan, kami perlu menyentuh pelanggan tersebut dan melakukan pengukuran. Itu adalah satu benda yang tidak boleh dilakukan pada masa PKP. Begitu juga kami, macam saya memerlukan orang untuk mengiring saya untuk ke mana-mana kerana keadaan persekitaran yang tidak berserta OKU. Itu juga tidak dibenarkan semasa PKP. Jadi begitu juga sebab premis saya adalah di shopping mall. Jadi apabila PKP dilaksanakan, shopping mall tempat saya berniaga tersebut, lift telah ditutup. So, tidak ada jalan masuk ke tempat premis saya. Jadi segalanya terbantut, terjejas untuk saya. Jadi bagaimana agaknya perjalanan itu ataupun proses mendapatkan barang, keperluan dan sebagainya, boleh Cik Faris kongsikan? Memang tidak dapat sebab saya terus terang semenjak PKP dilaksanakan, selama 60 hari saya tidak keluar dari rumah. Jadi tidak ada berlaku sebarang transaksi perniagaan pun sepanjang masa tempoh tersebut. Even hingga sekarang kita berada di keadaan PKPP, di mana perniagaan sudah mulai dibuka. Saya masih tidak boleh pergi ke pejabat saya untuk membeli barang-barang, untuk membawa barang pun ke pejabat saya ataupun ke premis perniagaan saya, sebab lift masih ditutup. Jadi bagaimana agaknya melihat kepada Encik Faris katakan tiada transaction untuk lebih daripada 60 hari dan sebagainya. Bagaimana Encik Faris survive dan dari segi bantuan yang disalurkan seperti PENJANA, adakah Encik Faris mendapat manfaatnya dan bagaimana daripada wang berkenaan digunakannya? Terus terang saya tidak dapat satu pun daripada sumbangan ataupun PENJANA 300 one-off tersebut yang diumumkan oleh pihak kerajaan, kerana saya bukan penerima bantuan. Dan sebab saya peniaga yang sudah memang tidak menerima bantuan apa-apa pun, dan saya tidak berada dalam senarai penerima bantuan OKU.
Sebab itu apabila kerajaan persekutuan mengumumkan bantuan tersebut, saya terkecuali. Apabila kerajaan negeri pun mengumumkan one off 300 tersebut pun saya terkecuali. Jadi untuk soalan survival tu, kami survive dengan melakukan benda yang lain daripada apa yang saya lakukan selama ini. Saya terpaksa menggunakan orang cakap survival mode yang tertinggi lah. Di mana melakukan perkara yang bukan saya pernah lakukan sebelum ini, menjual benda-benda barang yang tidak pernah saya jual dahulu, ataupun menjualkan perkhidmatan yang tidak pernah saya buat secara online dahulu, tapi saya terpaksa buat begitulah untuk survive saja. Baik, kita nak bersama Encik Silaturahim yang kalau kita dah lihat apa yang dikongsikan oleh Encik Faris tadi, saya kira pasti Encik Silatur boleh kongsikan lebih banyak lagi kisah-kisah permasalahan dalam pelbagai situasi yang dihadapi oleh semua golongan OKU ketika PKP dan fasa pemulihan ini juga, terutamanya dalam kelangsungan ekonomi mereka ketika ini, dan juga seperti mana yang Encik Faris kongsikan tadi, benda-benda yang simple saja, basic untuk mendapatkan barang keperluan itu pun menjadi satu kekangan. Boleh Encik Silatur kongsikan? Assalamualaikum, selamat pagi. Saya ingin menyentuh tentang pakej penjanaan ekonomi yang telah diumumkan oleh pihak Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Kerajaan Malaysia untuk golongan OKU dan ibu tunggal baru-baru ini. Pakej ini akan melibatkan kurang-kurangnya 300,000 orang OKU dan ibu tunggal yang berdaftar dan menjadi penerima bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Walaupun kita lihat RM300 ini adalah kecil, tetapi sekurang-kurangnya ia membuktikan bahawa pihak kerajaan mengiktiraf dan prihatin dengan masalah dan beban yang dipikul oleh golongan orang kurang upaya. Mengikut statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat, terdapat lebih daripada 500,000 orang kurang upaya. Walau bagaimanapun, tidak kesemua daripada mereka ini layak menerima bantuan one-off RM300 ini, kerana ada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Sepanjang tempoh PKP bermula sejak 18 Mac hinggalah ke hari ini, yang mana kita berada dalam tempoh PKPP, majoriti orang kurang upaya, khususnya yang bekerja sendiri ataupun self-employed, ini termasuklah juru urut OKU penglihatan, juru refleksologi, tapak kaki OKU penglihatan, penghibur jalanan OKU, penjual tisu dan lain-lain kumpulan OKU yang menjalani perniagaan secara kecil-kecilan di atas talian terjejas dan terkesan dengan begitu dahsyat sekali. Kerana pendapatan mereka berada di tahap yang minimum. Apabila PKP diisytiharkan akibat daripada global pandemic, maka aktiviti perniagaan tersebut tidak dapat dijalankan dan mereka hilang punca pendapatan. Di pihak Yayasan Orang Buta Malaysia sebagai sebuah badan induk yang menjaga kepentingan dan kebajikan mereka, khususnya OKU penglihatan, kami menyediakan pelbagai bentuk bantuan sepanjang tempoh PKP ini. Di antaranya memberi bantuan makanan bahan mentah, bahan basah maupun bahan kering, dan juga menyediakan perkhidmatan kebajikan peribadi yang lain seperti perubatan, dan bagi keluarga yang mempunyai anak kecil atau bayi, kami juga melihat kepada keperluan asas kanak-kanak seperti pampers, susu, tepung dan sebagainya. Jadi
saya fikir pihak kerajaan telah bersifat dan sangat adil, ya, mengambil pendirian yang sangat adil dalam menangani isu coronavirus ini. Dan pihak Yayasan Orangutan Malaysia ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua agensi kerajaan yang terlibat, semua badan-badan bukan kerajaan yang turut berganding bahu dengan kami untuk meringankan beban yang dipikul oleh golongan OKU, khususnya OKU penglihatan. Encik Selato, seperti yang Encik katakan tadi, beberapa sektor yang khususnya dipelopori oleh golongan orang kurang upaya, terutamanya yang kurang masalah penglihatan ini, banyak terjejas sejak PKP, dan walaupun kita memasuki fasa PKP, pemulihan ini masih lagi banyak sektor yang tidak dapat melangsungkan operasinya seperti perkhidmatan urut dan refleksologi dan sebagainya. Jadi melihat kepada isu ini dengan pemberian RM300 secara one off, adakah ia mencukupi? Kalau berada dalam posisi itu, berapa lama agaknya boleh bertahan dengan bantuan itu, dan perlu tak bantuan lain? Apa contoh idea yang boleh Encik Selato kongsikan? RM300 ini adalah jumlah yang kecil kalau kita melihat kepada taraf hidup sekarang. Kalau saya bandingkan dengan bantuan prihatin nasional yang diberikan kepada golongan B40 sebanyak RM1,600, kumpulan M40 RM1,000. Jadi saya dan pihak yayasan secara keseluruhannya mengharapkan yang jumlah bantuan one off kepada OKU juga berada di paras yang sama, iaitu sekitar RM1,000 ke RM1,600. Jadi kami masih mengharapkan, masih meletakkan harapan agar jumlah ini akan dinaikkan, kerana itulah perbezaan yang amat ketara bila dilihat bantuan yang diberikan kepada OKU RM300 ini dengan bantuan yang disalurkan untuk prihatin nasional RM1,000 hingga RM1,600. Cik Selato, ya. Cik Selato, kalau kita nak lihat kepada apa agaknya jalan penyelesaian yang diambil, dan kalau kita lihat dari sudut Yayasan Orang Buta Malaysia sendiri, mungkin ada ajukan dari segi aspirasi, dari segi aduan kepada pihak-pihak berkuasa untuk memohon dari segi dana dan sebagainya. Mungkin dapat jelaskan dari segi apa agaknya inisiatif yang dijalankan oleh yayasan ini? Pada masa ini, keluhan yang amat besar kami dapat adalah daripada peniaga-peniaga atau usahawan-usahawan dari industri urut dan refleksologi tadi. Kerana mereka masih belum dibenarkan untuk beroperasi. Sedangkan industri lain yang hampir serupa seperti spa, industri kecantikan sudah mula beroperasi. Mungkin pihak Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga Majlis Keselamatan Negara boleh merangka satu SOP yang selamat untuk golongan OKU penglihatan ini memulakan aktiviti penjagaan mereka. Seperti mana yang telah dibenarkan kepada industri yang hampir serupa tetapi daripada sektor lain. Kalau kita lihat sektor spa ataupun kecantikan ataupun gunting rambut sekalipun, tidak banyak bezanya dari segi jarak sosial berbanding dengan urutan badan dan tapak kaki oleh OKU penglihatan ini. Kami faham kekangan ini bukan disengajakan, dan kami faham ini juga bersifat sementara. Cuma ada cadangan daripada pihak OKU ini agar moratorium yang hampir serupa diberikan kepada mereka. Kerana mereka masih perlu membayar sewa-sewa premis, for example. Ya? Mereka masih perlu membayar gaji-gaji pekerja dalam tempoh 6 bulan, dari bulan 3 hingga ke bulan Jun sekarang ini, lebih kurang 4 bulan. Dan sekiranya PKP ini berlanjutan hingga ke bulan 8 seperti mana yang diumumkan,
maka semua kos itu akan terus ditanggung oleh mereka, tetapi penjagaan tidak boleh dijalankan. Jadi perlu ada satu kajian yang sangat teliti dan serius bagaimana satu insentif kepada usahawan OKU ini dapat diberikan untuk menanggung beban sewa dan gaji pekerja dalam tempoh PKPP ini. Baik, Encik Selator dan Encik Faris, jangan ke mana-mana, kita akan bincangkan banyak lagi perkara, tapi kita akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Bertemu kembali di Awani Pagi dan kami sedang membincangkan bagaimana memasuki fasa pemulihan ini boleh kita lihat kepada golongan orang kurang upaya dan bagaimana agaknya bantuan penjana ini boleh bantu memperkasakan mereka bergerak ke hadapan setelah mereka terkesan dan kebanyakan sektor perniagaan mereka tidak boleh berlangsung ketika pelaksanaan PKP ini. Jadi kita akan teruskan bersama dua tetamu kita pagi ini, Encik Selator Rahim Dahman dan juga bersama Encik Faris Abdul Rani, dan saya nak tujukan soalan seterusnya kepada Encik Faris yang kalau kita lihat dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan sejak PKP ini, apa bisnes model yang dibuat, apa strategi yang dilaksanakan Cik Faris ketika itu? Adakah perlu ditukar ataupun fokus lebih banyak kepada pendigitalan dan permintaan pula bagaimana? Jelas sekali perniagaan yang saya jalankan memerlukan kontak secara direct kepada pelanggan. Kerana saya tidak membekalkan kursi roda yang tersedia, saya perlu mengukur, dan ia adalah merupakan kursi roda yang tempahan. Saya perlu mengukur dan kemudian kursi roda itu kenalah mengikut bentuk badan pelanggan tersebut. So, jadi itu tidak sesuai dalam keadaan sekarang ini. Apa yang saya lakukan untuk survive semasa PKP dan juga sehingga hari ini PKP ini, saya melakukan satu perubahan drastik, 360 derajat perubahan, di mana saya menjual, saya mulakan dengan menjual secara online produk-produk yang tidak kaitan dengan perubatan. Dan yang terkini saya telah cuba untuk mengubah suai rumah saya dan menggunakan sebuah bilik untuk dijadikan sebagai tempat saya melakukan perniagaan atau perkhidmatan latihan secara online, atau tempat saya merakam latihan-latihan yang boleh saya tawarkan kepada orang luar yang boleh saya beri. Sebab sebelum ini saya juga adalah seorang pelatih untuk pembangunan disabiliti yang bertauliah, di mana perkhidmatan tersebut harus dilakukan di dalam satu bilik atau di satu dewan yang memerlukan orang ramai berkumpul, seperti workshop. Tetapi masa sekarang adalah tidak boleh dilakukan, di mana saya terpaksa melakukan secara online dan menawarkan perkhidmatan ini kepada mereka secara online. Cuma kekangan dia sekarang untuk saya, sebab saya dibayar berdasarkan jam. Tetapi untuk saya memberi perkhidmatan dan meminta bayaran yang sama seperti dahulu adalah mustahil, sebab perniagaan atau perkhidmatan yang saya lakukan sekarang ini adalah bukan satu benda yang kritikal, di mana pembangunan disabiliti adalah bukan satu benda kritikal. Cuma ia perlulah, walau bagaimanapun saya percaya dia masih diperlukan. Sebab saya kongsikan di sini. Kenapa OKU terjejas teruk semasa berlaku pandemik ataupun wabak COVID-19 ini? Kerana tidak ada SOP yang telah disediakan untuk menghadapi keadaan sedemikian, keadaan sekarang ini. So, SOP seperti bagaimanakah untuk membantu OKU semasa keadaan begini,
apakah yang selamat, yang membantu pun macam mana selamat. Tidak ada, contohnya tidak ada talian khas yang disediakan untuk membantu OKU saja. Dia ada talian yang general, tapi untuk OKU dibantu secara spesifik tidak ada. Di mana bantuan tersebut hendaklah melalui satu SOP-SOP yang selamat, di mana orang yang membantu juga tidak terkena risiko, dan di mana OKU tersebut juga tidak terkena risiko. So, semua ini harus dipelajari semula, dan saya telah merancang satu modul di mana saya boleh memberi kesedaran ataupun latihan kepada orang ramai tentang SOP-SOP ini melalui online. Maksudnya itulah cara saya tukar 360 darjah perniagaan saya. Ya, sangat menarik Encik Faris kongsikan tadi ada modul garis panduan SOP yang boleh dilaksanakan bagi membantu golongan OKU ketika detik yang tempoh yang amat mencabarkan ketika ini. Boleh Encik Faris kongsikan perkara-perkara utama yang kalau boleh kita nak dapat saksikan, dapat dilaksanakan sementara kita masih lagi berada dalam PKP pemulihan ini, apa langkah-langkah utama yang prioriti perlu kita lihat dilaksanakan Encik Faris? Ya, masa ini saya sedang bekerjasama dengan Universiti Malaysia Sabah untuk membangunkan SOP-SOP tersebut, di mana kajian ataupun interview temu ramah perlu dilakukan kepada golongan OKU untuk menyesuaikan apakah SOP-SOP yang betul. Tapi buat masa ini, secara basicnya, saya cadangkan di mana terdapat satu talian ataupun satu pusat di mana memang dihadkan untuk OKU, membentuk OKU saja. Kita ambil contoh bahawa bayangkan kalau saya seorang OKU yang berkursi roda dan imunisasi yang sangat rendah, di mana saya tidak boleh terdedah kepada risiko jangkitan COVID-19 ini. Jadi saya di rumah kesorangan. Tapi bila untuk keluar, saya perlu bantuan. Tapi siapakah yang boleh saya hubungi untuk membantu saya? Agar kedua-dua pihak tidak mempunyai masalah jangkitan tersebut. Apakah SOP cara untuk membantu? So, jadi tempat yang pusat pembantu ini hendaklah adalah golongan yang ataupun staf-staf yang telah dilatih cara betul cara mengendalikan OKU. Saya percaya juga bahawa orang kurang upaya penglihatan juga memerlukan bantuan sukarelawan ataupun bantuan-bantuan yang untuk keluar di luar sana. Tapi bantuan itu memerlukan kontak tangan ke lengan. Itu juga satu benda yang kita harus fikir. Bagaimana cara yang betul untuk membantu orang kurang upaya penglihatan. Bagaimana mengangkat saya. Bayangkan jika saya tidak ke Kuala Lumpur, saya perlu masuk ke kapal terbang. Dan bagaimanakah cara untuk mengangkat saya daripada kursi roda ke kursi tempat duduk kapal terbang tersebut tanpa memberikan risiko kepada yang mengangkat tersebut. Sebab dia memerlukan seorang memegang kaki, seorang memeluk di belakang. Itu kontak yang sangat rapat. Itu berbahaya. So, SOP-SOP tersebut perlu dibangunkan dan perlu diperhalusi terlebih dahulu. Baik, Encik Selatul, kerajaan juga menggalakkan ramai usahawan sama ada kecil ataupun besar beralih kepada perniagaan daripada fizikal kepada digital. Jadi bagaimana bagi Encik Selatul melihat kepada saranan ini dan cabarannya kepada golongan OKU terutama yang tiada daya penglihatan, dan saya juga ingin menyentuh mengenai norma baru bagaimana penerimaan setakat ini. Untuk beralih daripada perniagaan fizikal ke perniagaan virtual atau atas talian, maksud tuan tadi perniagaan atas talian, betul ya. Pada dasarnya boleh dilaksanakan oleh mereka yang tidak berpenglihatan, kerana pada masa ini kita telah dilengkapi dengan teknologi yang kita panggil assistive technology atau teknologi bantuan ataupun teknologi sokongan yang membolehkan mereka yang tidak berpenglihatan mengakses teknologi maklumat dan komunikasi melalui sistem bersuara, sistem braille dan sebagainya. Walau bagaimanapun terdapat limitasi kerana kebanyakan platform untuk perniagaan atas talian ataupun untuk urusan transaksi kewangan dan transaksi perniagaan atas talian ini belum dibangunkan dengan persekitaran yang mesra OKU penglihatan. Kerana bila kita berplatformkan assistive technology atau teknologi sokongan ini,
ia terbatas. Ia tidak dapat membaca image, for example. Ia tidak dapat membaca grafik, for example. Ya, ia hanya dapat membaca teks. Jadi ada kekangan di situ. Tetapi kalau developer atau penyedia perkhidmatan seperti bank dan juga institusi kewangan serta pihak pembekal boleh duduk dan berbincang dengan organisasi yang menyediakan perkhidmatan kepada OKU penglihatan ini, maka kami bersedia untuk memberi maklum balas dan memberi nasihat bagaimana kesemua platform atas talian itu boleh diubah suai agar ia lebih mesra kepada mereka yang menggunakan teknologi khas ini. Saya fikir kekangan yang ada di atas talian sekarang ini bukan sahaja kepada OKU penglihatan, malahan mereka yang mengalami kecacatan pertuturan, kecacatan pendengaran juga, ya, ada kekangan. Sebagai contoh, apabila mereka yang tidak dapat melihat ini tidak dapat mengakses image dan grafik, yang tidak dapat mendengar pula tidak dapat mengakses audio, ya. Jadi kekangan tu berbeza-beza dari satu kumpulan OKU ke OKU yang lain. Di sinilah ya perlu kita fikirkan semua pihak, terutamanya service provider, fikirkan yang apabila kita membina sesuatu sistem, sesuatu platform, sesuatu kemudahan, sesuatu infrastruktur, maka ia harus mengambil kira keperluan kumpulan yang menggunakan special teknologi ini. Yang keduanya, perlu kita fikirkan satu program jangka panjang untuk memperkasakan kumpulan OKU ini. Kerana ya, apabila kita berhadapan dengan pandemik coronavirus ini, basically we are in the lost. Kita terpinga-pinga, ya, apa yang dapat dilakukan dan apa penyelesaiannya kepada kumpulan yang terpinggir ini. Jadi kita sudah belajar daripada pengalaman pandemik global pandemik coronavirus ini. Maka pihak kerajaan, ya, pihak pembuat dasar dan juga pihak-pihak NGO yang menjaga kepentingan serta kebajikan OKU ini harus keluar dengan satu polisi, buat satu dasar. Program pemerkasaan, ya, yang berlandaskan business model ataupun empowerment model. Kita selama ini terlalu tertumpu kepada social model ataupun charity model. Baik, Cik Selatul. Itu dia harapan. Ya, itu dia harapan. Akibatnya mereka menerima, ya, menjadi kumpulan yang sedia untuk menerima dan bukannya yang untuk bersedia untuk berdiri di atas kaki sendiri. Ya, Cik Selatul, maaf terpaksa kami akhiri perbincangan kami di sini, masa amat mencuburi kita. Terima kasih sekali lagi kepada tetamu kita pagi ini, Cik Selatul Rahim Dahman dan juga Cik Faris Abdul Rani. Banyak perkongsian yang amat menarik. Semua orang dapat melontarkan idea yang amat menarik. Kita lihat contoh talian khusus buat golongan OKU dan juga pemerkasaan memperkasakan golongan OKU ini menerusi platform digital dan sebagainya. Banyak perkongsian yang kita harap dapat dilontarkan kepada pihak berkuasa untuk dilihat secara lebih serius bagaimana untuk memperkasakan golongan OKU ini. Kita akhiri perbincangan kita pagi ini bersama saya, Nala Huda. Saya Hafizul Rosli. Assalamualaikum dan selamat.